Perbincangan kita telah sampai ke muka surat 894. Babnya babut tabkir bis salah fi yaumi ghaimin. Wa bihi qala hadatsana Mu'adz bin Fadalah qala hadatsana Hisham an Yahya wa ibn Abi Katsir an Abi Qilabah أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. Bab 116, bab bersegera mengerjakan sembahyang pada hari mendung. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abul Malih. Beliau meriwayatkan, katanya kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang bermendung. Lalu Buraidah berkata, segerakanlah sembahyang, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalannya. Bab ke-117, bab azan selepas habis waktu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Qatadah, katanya pernah pada suatu malam kami berjalan bersama Nabi SAW. Maka ada seseorang berkata, alangkah baiknya kalau engkau berhenti berehat di penghujung malam ini bersama kami, wahai Rasulullah. Baginda SAW berkata, aku bimbang kamu akan tertidur dan tertinggal sembahyang. Bilal berkata, saya akan kejutkan kamu. Lalu mereka pun berbaring dan Bilal menyandarkan belakangnya kepada kenderaannya. Selepas itu dia terlelap dan tertidur. Nabi SAW terjaga ketika mana kening matahari telah pun naik. Lalu baginda berkata, wahai Bilal, mana yang kau katakan tadi? Bilal menjawab, tidak pernah dicampakkan kepada saya rasa mengantuk seperti itu. Baginda berkata, sesungguhnya Allah menggenggam ruh-ruh kamu ketika dia mahu dan mengembalikan kepadamu, oh ta'abih. Aku dah berhenti sekat tu. Dan mengembalikan kepada kamu bila dia mahu. Wahai Bilal, bangun, laungkanlah adzan untuk mengajak orang bersembahyang. Fatawadda'a, gitulah ada sini. Fatawadda'a, Nabi SAW pun berwudu
berwudu. Bila matahari sudah agak tinggi naiknya dan sudah cerah cahayanya, sinarnya, qama fa shalla. Pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Gitulah urainya. Kita tengok semula. Bab 116, bab bersegera mengerjakan sembahyang pada hari mendung. Ketika hari berawan, mendung, Jokong kita ada, Jokong. Mulai bersegera mengerjakan sembahyang. Bersegera itu maksudnya dalam waktu juga. Cuma di awal waktu lah, di awal waktu, cepat-cepat sebenarnya. Begitu je tajuknya. Tapi perbincangannya agak panjang berhubung dengan tajuk itu apa, maksud Imam Bukhari buat tajuk dalam itu, dan sesuaikah tajuk ni dengan hadis yang dikemukakannya di bawah ni, iaitu hadis 559. Sesuai ke tidak? Sebab tajuk Imam Bukhari ni ia sangat penting ya. Banyak-banyak kali dah kita sebutnya. Memang sangat penting dan sangat payah. Dengan kita dapat bongkar maksud dia tu, kita akan dapat faham satu pendapat dia. Yang kedua, kita dapat tahu juga pendapat ulama-ulama lain berhubung dengan sesuatu masalah. Kalau di sini berhubung dengan masalah ni lah, kita boleh tahu juga, bukan sekadar tahu dia. Kemudian dia paling penting dalam Sahih Bukhari ni, walaupun ramai daripada kita tidak mampu nak sampai ke situ, tapi tahu tu boleh kan. Kita tahu, besok aku hanya tahu. Nak guna tu memang bukan kemampuan semua kan. Dari segi mana? Dari segi dia mengajar kita bagaimana cara mengistimbatkan hukum, bagaimana cara kita menyimpulkan hukum dari sesuatu dalil, terutamanya hadis. Lagu mana cara? Kadang-kadang sesuatu dalil itu dalil umum, kita boleh pakai untuk khusus. Kadang-kadang dalil itu nampak khusus, kita boleh pakai untuk umum. Kadang-kadang dalil itu berkait, tapi kita kena pakai mutlak tanpa kait. Kadang-kadang dalil itu bersifat mutlak, tapi kita tak boleh pakai dengan mutlak begitu, kena pakai dengan berkait. Jadi itulah yang nak Imam Bukhari ajarkan kepada pelajar-pelajar hadis. Dia nak cerita kepada kita bahawa ulama-ulama besar, tokoh-tokoh atau imam-imam mujtahid, dia mengambil kira benda-benda. Jadi Imam Bukhari sebenarnya nak mengajar orang berijtihad. Itu maksud asal. Dia tulis kitab Bukhari itu tu maksud tinggi. Kalau kira ambil waktu saja, tak ada dengan kita. Tak ada. Sebab apa? Nak boleh ada kelayakan tu, dia kena mengaji asas dulu. Dia kena tahu kaedah, usul fiqhnya, qawaid fiqhnya, kaedah itu, kaedah ni. Dia kena tahu waktu dulu. Kalau tak tahu tu tak boleh kecek, tak boleh masuk. Tak ada kelayakan. Kalau nak kira tak ada, tidak akan diberi tiket lah. Setara tu lah hak sebenarnya. Jadi kitab Bukhari ni yang kita baca ni sebenarnya dari sudut tu lah. Sudut tu bukan kemampuan semua orang semua tak mampu. Biarlah kita tak boleh guna pun, asal kita tahu. Asal kita tahu. Sekali lalu lagu mana imam-imam mujtahid itu menyimpulkan atau membuat sesuatu keputusan tentang sesuatu perkara berdasarkan dalil-dalil tertentu. Kadang-kadang dalil itu lagu lain, dia tak pakai hal tu apa cara dia. Ataupun dalil itu nampak terlalu umum, tapi dia pakai dengan makna khusus. Kadang-kadang sebaliknya. Macam mana begitu? Hak itulah yang satu perkara yang rasanya berat. Tapi maksud Imam Bukhari nombor satu, maksud dia tulis kitab Sahih Bukhari ni, itulah maksudnya. Hak tu nombor satu, dah hak tu paling payah sekali ya.
iaitu mengajar orang bagaimana cara berijtihad dan mencongkil bakat yang ada pada seseorang itu supaya dia mampu masuk dalam bidang itu, dengan melihat banyak contoh-contoh yang telah diberikan oleh ulama-ulama yang lalu, dengan melihat dia sendiri buat lagu mana. Tu daripada awal sampai akhir, insya-Allah dia akan timbul, orang panggil malakah. Dia akan timbul malakah, satu daya, satu kemampuan. Dia akan ada kemampuan itu, lama-lama dia akan tumbuh, akan keluar. Barulah di situ bila kita tengok Quran, hadis, kita akan faham berbeza daripada orang lain. Berbeza. Itu benda payahlah, payah. Tak apalah, kita tengok di sini. Ada nota di situ. Dua kemusykilan telah ditimbulkan oleh pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari tentang tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Tengok, kalau kita tengok kan, kita baca kan, muskil ke dia bersegera mengerjakan sembahyang pada hari mendung. Jelas tu kita boleh faham. Tetapi orang duduk muskil ni, apa Imam Bukhari buat tajuk lagu ni? Duduk muskil. Nampak gitu je, sekali lalu tu nampak gitu je. Gapo-gapo pun sebenarnya dalam dunia ni gitu, nampak gitu je. Tapi nak tahu hakikat dia, nampak bunga comel tu apa comel? Ya bau sedap, ni bau, ni tak bau. Hak ni bau lagu ni, hak ni tidak bau lagu tu. Bau lagu lain. Apa? Nak pergi sampai ke situ, apa yang kalau bukan semua orang lah mampu je. Sekadar ambil siu tu boleh. Kata sedap, sekurang-kurang kita tahu hak tu. Sekurang-kurang kita tahu hak tu. Oh sedap ni. Gapo dia bahan yang membentuk dia tu jadi gitu, tu dia kena ahli. Dia kena ahli. Ahli kimia ke apa, dia bahan-bahan yang ada dalam ya kadang-kadang dia sendiri pun belajar daripada tu, dia buat bounce pula gitu juga. Bounce pula gitu juga, sebab dia kaji dah dalam benda tadi ada bahan-bahan tu. Tu dia kena ahli tu lagu mana nak proses, nak buat tu. Dan zaman kita ni memang hebat lah dari segi tu kan. Ada belakang prism lah. Itu ahli lah, ahli yang buat kerja tu. Asalnya dia tengok sekeliling dia. Lepas tu dah dia buat. Itu ahli dia. Dan bukan semua orang tahu benda tu. Gitulah. Satu, tajuk ini lebih sesuai dengan kata-kata Buraidah. Imam Bukhari seseolahnya telah beristidlal dengan hadis mauquf, padahal beliau biasanya beristidlal dengan hadis marfu'. Zahir tajuk bab yang dibuat Bukhari tidak sesuai dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikemukakan oleh Buraidah selepas berkata bakiru bis salah, segerakanlah sembahyang. Itu kemusykilan yang pertama. Cuba kita perhati bawah tajuk ni yang kita baca tadi kan. Kita baca tadi kata Abul Malik, kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang bermendung. Lalu Buraidah berkata, segerakanlah sembahyang. Tu hak siapa dia kata segerakanlah sembahyang tu? Nabi kau kata, kau Buraidah? Jawabnya kan Buraidah yang kata tu. Buraidah yang kata begitunya. Bila Buraidah kata, orang panggil hak ni hadis mauquf, bukan marfu'. Hadis marfu' ialah hak Nabi kata. Misalnya selepas tu dalil dia bagi tu, dalil apa yang dia suruh segerakan sembahyang tu? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalannya. Hak dia suruh bersegera sembahyang saja, segerakanlah sembahyang. Sedangkan Nabi kata
Nabi tak ada royak segera sembahyang. Cumanya mafhum dia saja. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalan. Dia tidak royak segera, meninggalkan. Hak tu hak marfu'nya. Ini hak marfu'. Hak Nabi kata tu, sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalannya, itu marfu'. Kenapa hak tu dulu? Hak mula-mula segerakanlah sembahyang, itu mauquf. Mauquf tu mana hadis tu pergi berhenti dekat sahabat, berkait dengan sahabat, tidak dikaitkan dengan Nabi SAW. Itu orang panggil mauquf. Hak yang kedua selepas tu, hak Buraidah tu sendiri buat dalil. Dalilnya apa dia suruh segerakan sembahyang tu? Sebabnya Nabi kata. Hak tu Nabi kata tu marfu' orang panggil. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalan. Ini tinggal teguh, bukan masalah segera kau lewat kau. Jadi nampak dalil itu tidak sesuai dengan dakwah. Apa yang didakwa? Dakwaannya begini, apa dalil? Dalilnya benda lain. Benda lain. Itu tidak sesuai. Jadi orang duduk muskil, satunya Imam Bukhari seolah-olahnya telah beristidlal dengan hadis mauquf, sebab dia buat tajuk bersegera mengerjakan sembahyang pada hari mendung. Hak ni sesuai dengan kata-kata Buraidah tu, segera tu, sebab Buraidah yang kata bersegeralah bersembahyang. Hak bersegera adalah tajuk dia buat ni sesuai dengan hadis mauquf tu, kita baca tak? Bukan sesuai dengan hadis Nabi. Padahal beliau biasanya beristidlal dengan hadis marfu'. Skala-skalanya dia buat dalil. Istidlal tu berdalil. Buat dalil. Buat dalil hadis marfu' skala-skalanya. Apa ni dia buat dalil hadis mauquf? Sebab mauquf ni dia tentu tidak sama hak sahabat kata dengan hak Nabi kata. Hak Nabi kata lebih tinggi lagi bukan dia Nabi. Hak sahabat kata tidaklah setara tu. Apa yang Imam Bukhari tidak ambilnya hak Nabi? Apa lagi benda ni ada pun hak Nabi ada sebenarnya. Suruh cepat sembahyang tu ada. Apa dia tidak ambil tu? Itu masalahnya. Cara Imam Bukhari itu memang gitu. Zahir tajuk bab yang dibuat Bukhari tidak sesuai dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikemukakan oleh Buraidah selepas berkata bakiru bis salah. Tak sesuai. Kalau Nabi kata siapa-siapa tinggal sembahyang asar. Sembahyang asar secara khusus. Lepas tu tinggal, bukan lewat. Sesiapa yang melewatkan sembahyang asar, terhapuslah amalannya. Barulah kita boleh faham. Oh, Nabi nak segera. Ni tak ada sebut situ. Hak lebih sesuainya ialah dengan kata-kata Buraidah. Tapi kata-kata Buraidah tu pun dia kata bersegeralah bersembahyang. Sembahyang apa tak jelas. Tak jelas. Di sini bersembahyang juga. Dalam apa ni, dalam tajuk ni bersegera mengerjakan sembahyang. Sembahyang apa? Tak sebut. Tapi dalam hadis Nabi di bawah tajuk ni, Nabi duduk cara ke sembahyang asar. Makna dakwaannya umum, tapi dalilnya khusus. Tak kena tu. Kalau dakwaan umum untuk semua sembahyang, sepatutnya dia mari hadis Nabi hak sebut pasal sembahyang, semua sembahyang lah. Apa duduk sembahyang asar saja je. Kalau nak sesuai dengan hak Nabi tu, sepatutnya Imam Bukhari buat tajuk bersegera mengerjakan sembahyang asar. Baru sesuai. Kalau ia pun ni dia tidak kata begitu. Apa dia tak kata begitu? Orang faham. Nak boleh orang iktiraf pun bukan senang. Bukan senang. Seluruh dunia iktiraf. Bukhari ni hebat. Hak hebat dia mana? Antaranya tajuk dia. Semua orang mengaku. Nak boleh orang iktiraf lagu tu, cuba tengoklah bahan orang muskil, timbulkan kemuskilan. Lepas tu ada jawab. Tak payah Imam Bukhari jawab, orang lain tulis jawab. Sebab dia orang molek, orang akan pertahan dia sampai ke bila-bila. Pakai ni pun nampak tak sesuai, nampak tak berapa
Kembang lah cara dia. Sekali sekali tengok apa dia gitu. Bila orang bela dia tu pula baru nampak. Di situlah hidup ilmu tu. Tradisi ilmu tu jadi kembang hidup. Tidak kata buku sekat tu. Dia gitu je Imam Bukhari setakat tu je. Dia tak ada buat syarah. Dia tak ada buat syarah. Dia tak salah dia. Orang lain orang buatnya. Jadi orang lain orang ditimbulkan kemuskilan ni. Apa jawapan dia? Nampak kurang kembang tu. Ada orang jawab. Hak ditimbulkan kemuskilan ni pula. Jadi timbulkan kemuskilan itu berdasarkan kaedah lah. Skala-skalanya Imam Bukhari ni, kalau dia buat dalil dengan hadis marfu'. Apa sini pergi buat dalil hadis mauquf? Itu persoalan. Persoalan yang pertama. Sebab gini, kalau hak mauquf boleh jadi itu ijtihad sahabat saja. Bukan orang lain setuju, orang lain buat lagu lain pula mungkin. Tapi kalau hak Nabi ni lain. Kalau Nabi sendiri lain. Itu yang pertama. Yang kedua, anjuran mengerjakan sembahyang yang tersebut di dalam hadis 559 di bawah bab ini adalah berkenaan dengan sembahyang asar. Kalau ada dalam hadis kan, kita baca dari marfu' tadi, itu sebut sebab tentang sembahyang asar tu. Sedangkan tajuk Imam Bukhari ini bersegera mengerjakan sembahyang pada hari mendung. Sembahyang mana-mana lah, tidak khusus dengan sembahyang asar. Jadi tak kena lah. Kalau orang suruh kita beli, apa dia kita kata? Kuih. Kalau kita kata kuih lah, suruh beli nembak, katakanlah dah. Kita pergi beli aku. Pasal apa? Sebab nembak tu kuih juga. Kata beli lagu tu. Dia sebut khusus. Sebab apa kita pakai umum? Lagu tu, kalau kita buat lagu tu, dia marah kau kan lah. Dia sebut nembak, kita pergi beli akau. Pasal ni Nabi kata sembahyang asar, dia kata umum sembahyang. Tak kira sembahyang mana. Kalau hari mendung kena bersegera. Apa kena apa? Tak sesuai tu. Dan bukan tidak gitu maksud Nabi. Dan bukan maksud dia khusus dengan sembahyang asar saja, tidak untuk sembahyang lain. Kalau ke mana? Itulah masalahnya. Tajuk bab pula menyebutkan sembahyang secara mutlak. Secara mutlak tu sembahyang mutlak lah. Mutlak tu anda tidak terikat dengan gambar sembahyang asar. Itu terikat dah tu. Terikat sembahyang tu dengan asar. Kalau sembahyang saja itu mutlak. Sebab begini kan, mungkin kita sudah belajar dah dalam fiqh belajar dah kan. Kalau air, orang panggil ada air mutlak kan. Air mutlak tu apa dia? Air sajalah, air kos, air. Itulah air mutlaknya. Kau tak ada terikat dengan gapo-gapo. Tapi kalau air kopi, air juga tapi dia sudah terikat dah tu. Bukan air kosong tu. Kalau air kopi, itu orang panggil tidak mutlak lah tu. Kalau air mutlak ni air saja. Ini supaya kalau sembahyang saja. Sembahyang asar itu sudah tidak mutlak. Itu sudah muqayyad orang panggil. Sudah berqaid. Macam air kopi sajalah. Air juga. Tetapi dia ada sifat dia tu kita nampak selalu. Kalau air kopi lagu mana. Supaya juga sembahyang. Kalau sebut sembahyang mana umum. Sedangkan dalam hadis tu sebut khusus sembahyang asar. Lagu mana Imam Bukhari berdalil dengan yang khusus untuk yang umum? Itu persoalan. Boleh kalau lagu tu? Ni ahli-ahli fiqh, usul fiqh bincang. Boleh kalau lagu tu? Dia akan jawab boleh. Tapi ada kaedah dia lah. Tidak kata boleh secara mutlak gitu, tak boleh juga. Hak tu ya nampak ilmu dia, cara dia guna tu, dia guna kaedah. Orang yang belajar kaedah juga tahulah. Kalau orang tidak belajar kaedah, tak nampak cara dia tu. Baik. Beberapa jawapan telah diberikan oleh para ulama untuk merungkai kemuskilan itu. Antara lainnya adalah seperti berikut. Ini jawapan kepada kemuskilan. Jadi maknanya ada dua kemuskilan.
Satu, dalam dalil sebut khusus, yakni sembahyang asar. Tetapi Imam Bukhari mendakwa untuk semua sembahyang mutlak. Itu kemuskilan yang kedua. Kemuskilan yang pertama, kenapa Imam Bukhari berdalil dengan hadis mauquf, padahal skalanya biasanya dia berdalil dengan hadis marfu'. Terutamanya kalau memang ada hadis marfu'. Apa nak berdalil dengan hadis mauqufnya, nak guna hak lemahnya? Pakai hak kuat dah ada hak kuat. Itu kemuskilannya. Kenapa begitu? Ada beberapa jawapan. Jawapan kepada kedua-dua kemuskilan itu menurut Al-Aini ialah qarinah, menunjukkan kata-kata Buraidah, bakiru bis salah, segerakanlah sembahyang. Di dalam hadis 559 adalah pada ketika telah masuk waktu asar pada suatu hari yang bermendung. Tujuan beliau berkata begitu ialah supaya tidak terlepas sembahyang daripada waktunya. Secara isyarat dapat dipahami bahawa sembahyang-sembahyang yang lain juga begitu. Itu pandangan dia. Pandangan dia. Dia kata ada qarinah. Qarinah tu satu bukti, bukti keadaan sekeliling tu. Orang panggil qarinah haliyah. Qarinah ni dia istilah ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Dia qarinah haliyah. Bukti berupa keadaan, ada bukti berupa perbuatan, ada bukti berupa kata-kata, ucapan. Jadi misalnya kita kata orang tu bila kita tubik daripada bilik dia pun tutup pintu belah. Dia tidak kata, dia tidak sumpah, cuma dia pintu belah. Orang yang tubik tadi buat kesimpulan, dia nak menunjukkan marah hadiah ke aku. Dia marah aku. Itu orang panggil qarinah. Kita dapat buat kesimpulan daripada keadaan itu. Dia tak nak kata apa, tapi keadaan itu menunjukkan dia marah. Kita simpulkan dia marah. Kita tahu kan keadaan tu lah. Keadaan tu, cara tu. Sumpah juga di sini. Walaupun Buraidah kata bakiru bis salah, dalam hadis tu dia kata bakiru bis salah, bersegeralah mengerjakan sembahyang. Walaupun dia sebut sembahyang secara umum, tapi dalam peristiwa tu sembahyang itu bukan umum. Sembahyang tu sembahyang asar. Patutlah dia mari hadis Nabi berkenaan dengan asar, sebab peristiwa yang dialami oleh Buraidah dengan sahabat-sahabat dia pergi perang tu, dalam peristiwa pada waktu petang ketika sembahyang asar. Dia maksudkan sembahyang ni dengan sembahyang asar, walaupun dia tak sebut. Tapi sebab kira maklum dah, bukan waktu tu semua ada pada waktu tu, dia faham sembahyang gapo. Baik, hak ni kita tak tulis. Sekat tu yang tulis. Hak tak tulisnya baiklah orang kata. Kalau orang kata kepada ini, ada mau tahu mana? Dia mau tahu mana yang dia maksudkan itu sembahyang asar kepada hak ada pada masa tu iyalah dia tahulah. Kepada kita lah kita nak tahu mana. Boleh jadi dia kata begitu pada waktu zuhur, boleh jadi. Tidak begitu. Dia maksud sini kita faham daripada alillah sebut tu as-salah. Dia bukan kata bakiru bi salatin. Dia tidak kata bakiru bis salawat. Tak juga. Dia tidak kata bakiru bis salatin. Tak juga. Kalau itu umum, memang umum sungguh. Sebab salat nakirah mana umum. Atau bakiru bis salawat, bersegeralah kamu mengerjakan sembahyang. Sembahyang itu pak umum. Ini satu sembahyang, tapi sembahyang itu khusus sebab ada alillah. Yang khusus itu mesti adalah salah satu. Kalau kita tengok daripada dalil dia buat pagi, Nabi kata tu menunjukkan sembahyang asar lah, tidak sembahyang lain. Sesuai dengan dalil. Tak kena dia kecek ni nak royak sembahyang lain, buat pagi dalil sembahyang lain. Tak nak sabar lagu tu. Jadi hak sesuainya sembahyang asar lah. Jadi kita tahu mana sembahyang asar tu, iaitu daripada alif lam.
Imam Bukhari pun buat tajuk bakiru bis salah, serupa dengan Pak Buraidah kata. Tapi salat itu maksudnya sembahyang asar, bukan semua sembahyang. Itu bakiru bis salah. Baiklah, kalau kita kata begitu boleh jadi orang kata pula kalau lagu tu sembahyang lain, kalau hari mendung tak apalah kalau pelambat pun. Gitu kan? Sembahyang asar saja, tak boleh kena cepat. Kalau sembahyang lain tak termasuk. Dia akan jadi gitu pula. Pahala ke mana? Apakah gitu maksud Imam Bukhari? Tidak. Imam Bukhari maksudkan semua sembahyang, bukan sembahyang itu saja. Tapi daripada jawapan Al-Aini tadi nampak macam gitu, khusus untuk sembahyang asar. Sesoalannya Imam Bukhari pun faham untuk sembahyang asar juga. B. As-Sindi berpendapat barangkali Imam Bukhari memang memaksudkan sembahyang asar sahaja dengan kata beliau at-tabkir bis salah. Ini dalam tajuk dia at-tabkir bis salah tu memang dia maksudkan sembahyang asar. Dah, Sindi kata. Di dalam tajuk bab yang dibuatnya itu, dalilnya bagi beliau ialah hadis marfu'. Jadi dalil Imam Bukhari buat dia bukan berdalilkan kata-kata Buraidah itu, tapi dia berdalilkan satu hadis marfu'. Begitu pula. Satu hadis marfu'. Dan memang ni kata dia sembahyang asar. Dah. Dalil dianya hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Buraidah di bawah bab ini. Selain istinbat dan apa yang difahami Buraidah sendiri daripadanya, selain daripada Buraidah sendiri pun faham bahawa sembahyang itu sembahyang asar. Sebab apa? Dia mari dalilnya Pak Nabi kata sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar. Jadi berkenaan dengan sembahyang asar lah. Beliau telah menyandarkan kata-katanya kepada hadis marfu' yang menyusul selepas kata-katanya. Oleh itu bukan kata-kata Buraidah semata-mata yang dijadikan landasan oleh Bukhari dalam mengadakan tajuk babnya sebagaimana yang didakwakan oleh Al-Ismaili. Jadi Al-Ismaili ini dia tulis mustakhraj Sahih Bukhari, dia tulis. Jadi dalam tu dia ada banyak juga buat komen, komentar terhadap Bukhari ni. Dia kata kurang sesuai, kata dia situ. Kurang sesuai sebab Imam Bukhari berdalilkan dengan kata-kata Buraidah, bukan berdalilkan dengan kata-kata Nabi. Padahal kata dia sebenarnya Imam Bukhari berdalil dengan kata-kata Nabi. Kalau hadis ni saja dia berdalil dengan hak Nabi tu juga. Sebab apa? Sebab Buraidah berdalil dengan hak tu. Dalil dengan hadis hak sebut tentang sembahyang asar. Bermakna hak dia duduk gomo suruh anak buah dia jaga tu segera tu sembahyang asar lah juga. Tapi jauh, berlapis-berlapis, tidak langsung. Itu cara dia. C. Maulana Rashid Ahmad Al-Gangguhi pula berpendapat jika perkataan as-salah di dalam kata-kata Buraidah bakiru bis salah difahami sebagai sembahyang asar sekalipun, ia tetap bersesuaian dengan perkataan as-salah yang dipakai secara mutlak oleh Bukhari di dalam tajuk bab di atas. Kalau kita kata sembahyang asar pun sesuai lagi, kata dia, apabila diguna pakai kaedah qiyas dan kaedah umum hukum kerana umum illah umumul hukm bi umumil illah. Jadi kalau kita pakai berdasarkan qiyas, jadi qiyas tu kalau sembahyang asar perlu segera, sembahyang lain pun gitu juga. Begitu. Sebab apa ni, illat dia sama, illat dia tu sama ada pada sembahyang asar, pada sembahyang lain pun sama juga. Dan jika yang dimaksudkan dengan perkataan as-salah di dalam kata-kata Buraidah bakiru bis salah difahami sebagai mutlak dan ia tidak khusus dengan sembahyang asar, maka lebih-lebih lagi lah ia bertepatan dengan tajuk bab Bukhari. Kalau pakai dengan umum, makna umum lebih sesuai lah. Baik, kalau pakai dengan umum tu dia tidak jadi alif lam tu, alif lam yang memberi makna khusus lah. Tak boleh pakai gitu. Dia kena pakai alif lam tu dengan makna jenis pula.
Sebab dia ialah orang yang belajar dia tahu lah, dia alillah dia saja dalam 12. Setiap kali kita jumpa kata yang ada alillah tu kena marilah dia dalam kepala. Hak ni kena boleh tentu saja. Dalam 12 tu apa nasa. Banyak benda lah kalau dalam satu paragraf tu bahasa Arab ni banyak benda ada alillah. Alillah tu sini dengan makna ni, sini dengan makna ni, sini dengan makna ni, tak sama. Jenis lagu mana? Seperti al-insan, innal insana lafi khusr. Jadi insan itu maknanya insan yang khusus ke, yang tertentu ke, yang dalam kerugian itu? Tentu tidak. Sebab apa tu? Al-insan mufrad, satu. Tapi apa yang kita kata manusia? Semua. Sebab alillah itulah. Alillah itu alillah jenis mana? Jenis manusia ni berada dalam kerugian, tak kira dia bangsa ke, dia duduk mana bila pun dalam kerugian. Sebab alillah semua juga di sini. Semaya tu jenis hak semaya fardu, hak ada terikat dengan waktu. Bila ada sesuatu yang meragukan, kalau kita boleh kita jaga, beri perhatian, gitu pula. Ni maknanya jenis pula. Dia bila dia kata umum tu kita kena faham lalu lah. Tapi tak ada sebut sini. Kalau nak bahas tu panjang sangat lah pula kan. Panjang sangat kalau nak bahas tu. Alillah ni alillah, dia pakai dia alillah jenis pula sini. Bukan alif lam apa ni hak lain lah. Alif lam lil adi zihni ke, alif lam huduri ke, alif lam iwak ke, banyak alillah tu. Sini dengan makna ni, sini dengan makna ni, sini dengan makna ni. Alillah hakikat kau. Jadi banyak kan. Dia nombor satu sekali. Nak benda-benda ni nak boleh pergi dalam jauh, dia kena boleh hak tu dulu. Orang panggil ilmu alaq. Ilmu alaq tu kena kemas sungguh baru boleh. Kalau tak kemas, tukar lagi. Orang alillah kap. Tukar lagi, tak boleh. Kalau gitu payah. Jadi orang ini kita diramah daripada kita, tak tahu kamu dia boleh lah dah. Koyak pun dengan saya apa boleh baru boleh tahu. Seseorang yang tak apa yang jadi beza pendapat. Kau dia kata gitu, kau dia kata dia ada guna kaedah lah tu. Jadi kita sekarang di koyak kaedah apa yang dia guna tu je koyaknya. Sama ada kita boleh guna kaedah tu atau tak boleh guna, itu cerita lain. Tu tak apalah. Tapi kepada orang yang duduk buat kerja, dia tahu ni sebab begini, sebab begini. Ia bertepaan, cuma ia kurang sesuai dengan dalil yang dikemukakan Buraidah. Sebab kalau kita pakai umum, dalil yang dikemukakan oleh Buraidah daripada hadis Nabi itu berkenaan dengan sembahyang asar secara khusus, itu kurang sesuai situ. Kerana di dalamnya jelas Nabi SAW menyebutkan tentang sembahyang asar. Bagaimanapun jika kaedah yang sama diguna pakai, nescaya tidak akan ada juga pertentangan di antara tajuk bab yang dibuat Bukhari dengan hadis marfu di bawahnya. Jadi tak ada pertentangan tu. Kalau kita pakai dengan makna khusus ke Imam Bukhari, maksudnya sembahyang asar, sesuai lah dengan hadis tu. Kalau kita kata tidak sembahyang asar, umum, sesuai juga dengan hadis tu. Dari segi guna kias, sesuai juga. Jadi kalau sembahyang asar dengan sebab mendung tu Nabi suruh segera kan, suruh jaga, sembahyang lain pun sama lah. Sebab sebenarnya cerita ni duk bincang ni nak cara jaga waktu. Tak waktu hak kena jaga, dia bukan asal saja, hak lain pun dia terikat dengan waktu juga. Jadi kita kena ambil berat. Jangan sampai kalau kita buat ibadat tu waktunya terlepas waktu afdal. Sebab waktu afdal tu dapat pahala sungguh mula tu. Sembahyang dalam waktu tu lebih dah. Tapi kalau dalam waktu yang afdal lebih lagi. Nabi tak bui kita ketinggalan dalam mendapat hak lebih tu. Pasal apa? Dia tahu pahala-pahala ni benda setara mana. Kalau pitih dalam dunia kita kira kalau selesai 5 sen kira dah. Apa tak lagi kalau lebih lagi pada tu. Di akhirat besok ni pahala-pahala ni peluang pahala. Kalau kita buat gini pahala boleh juga tapi kurang. Kalau kita buat gini pahala lebih.
Dia tak sewi kita terlepas hak lebih. Hak ni gomo royak tu. Itu sebab dia cerita tu mana-mana semaya berkait dengan waktu ni, dia ada pula pembahagiannya beberapa waktu. Waktu afdal, waktu harus, waktu makruh, waktu haram, banyak pula pembahagian. Walaupun sah dalam waktu lagi, tapi haram. Waktu haram tu dia ada juga haram. Jadi kalau waktu haram ni maknanya kita buat benda berdosa lah. Bila-bila sah semaya tu, dekat kena nak baru baru semaya. Haram tu, itu waktu haram. Jadi kena jaga dari segi waktu tu. Seboleh-bolehnya Nabi nak kita dapat pahala waktu hak afdal. Sebab tu dia suruh segera tu. Sebab waktu hak afdal ini umumnya berada di awal waktu. Sebab tu suruh bersegera. Ini beberapa pendapat lah. Penulis berpendapat Imam Bukhari sebenarnya hendak menyatakan bahawa hadis Buraidah itu meskipun mauquf, namun ia sama seperti marfu'. Orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Kalau kita kata Imam Bukhari berdalilkan dengan kata-kata Buraidah sekalipun, biarlah kita kata. Tadi kan muskil, bapa dia tidak berdalil dengan hadis marfu', dia duduk berdalil dengan hadis mauquf tu apa? Baik, kalau kita terimalah Imam Bukhari memang berdalil dengan hadis mauquf, kita kena tahu bahawa mauquf itu banyak bahagian pula. Ada mauquf fi hukmil marfu'. Di sini hadis Buraidah ni walaupun mauquf, nampak macam dia kata, tetapi benda ni orang panggil dalam kaedah hadis mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf yang sama kedudukan, serupa dengan marfu' dah, serupa dengan Nabi kata dah. Sebab apa? Sebab berkait dengan waktu ni, tak boleh kita ni nak menentukan sendiri. Buraidah nak mana-mana, dia tahu mana masa waktu ni, waktu afdal ke tidak afdal ke, waktu haram dia tahu mana. Mesti dia tahu daripada Nabi juga, walaupun dia tidak royak. Nabi kata gitu. Sebab benda ni di luar jangkauan akal manusia. Sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia, jika disebut oleh sahabat, tentu dia tahu daripada Nabi SAW. Dia tidak akan mereka benda tu. Dia tidak akan mana-mana buat. Itu benda yang kita kena faham. Jadi Imam Bukhari nak ajar, kamu jangan ingat bila seseorang itu berdalil dengan hadis mauquf, dia mauquf, gendut selalu. Jangan. Tengok dulu benda tu lagu mana. Kalau mauquf fi hukmil marfu', supaya dengan Nabi kata juga dah. Supaya kita berdalil dengan hadis marfu' dah lah. Cuma zahirnya nampak mauquf. Misalnya sahabat cerita pasal pahala, pasal dosa gitu-gitu, itu bukan boleh dipikir dengan akal tu. Mesti kan, walaupun dia kata ni dosa ni, salah besar di lagu ni, atau dia kata masuk neraka dengan buat lagu ni, sahabat kata, dia nak tahu mana pasal masuk neraka, masuk syurga, pahala ke dosa. Kalau dia kata tu, kita kena faham. Kita ni sebagai umat ni kena faham, mesti sahabat tu tahu daripada Nabi gitu. Kalau tidak, dia tak berani kecek. Itu bukan urusan dunia tu. Kalau urusan dunia tak apalah, urusan dunia. Misalnya orang lagu ni molek mun nikah, orang lagu ni tak sah nikah, itu urusan dunia. Kita boleh fikir tu. Kita nak orang lagu mana, apa tak ada syarat tu, tak ada pada orang tu, kita tak sah. Itu urusan dunia. Kita nak pilih kerja ni, tak pilih kerja ni, itu urusan dunia. Tak apa. Kalau lagu tu boleh kita kata sahabat ni mungkin pendapat dia. Ini bukan masalah pendapat ni. Dia tak boleh panggil pendapat sewenang-wenang. Dosa pula dia tu. Dan sahabat ni kita tahu sangat amanah, dia faham benda-benda lagu ni gitu. Jadi kita buat kemudian dia kena faham lah. Kalau sahabat kata gitu, benda-benda yang di luar daripada jangkauan akal manusia, kita kena faham mauquf itu mauquf fi hukmil marfu', orang panggil dalam istilahnya. Benda tu lah. Kerana menerusi saluran lain, itu perkara. Kalau kita kata mauquf lah, mauquf pun mauquf fi hukmil marfu'. Apa lagi kalau kita tengok ada kod lain, saluran lain.
Kerana menerusi saluran lain, misalnya saluran Al-Auza'i daripada Yahya bin Abi Kathir, apa yang kelihatan sebagai kata-kata Buraidah itu sebenarnya adalah sabda Nabi SAW. Kalau boleh dibuktikan dengan cara lagu tu, saluran lain, lagi kuat lah. Memang Imam Bukhari tidak berdalil dengan hadis mauquf lah. Kalau lagu tu dia berdalil dengan hadis marfu' dah, padahal mulut mulki apanya, tak ada muskil dah. Dah ada. Lepas tu dah ada apa-apa Imam Bukhari tak ambil hak tu. Pesi dia. Tu pesi dia. Dia tak asing muda-muda, dia tak jalan payah. Dia nak jalan payah. Kalau jalan mudah ni memang ada kelebihan dia. Memang ada kelebihan dia. Tapi manusia tidak berdikari dengan cara mudah. Tidak pandai berdikari. Anak kita, misalnya kita muda, belakang. Dia tak reti nak hidup sendiri. Cuba kita beri susah, dia fikir biar dia selesai masalah dia sendiri. Ajar lagu, dia akan bolehlah berdikari. Itu cara Imam Bukhari. Dia nak lepas anak murid dia biar jadi hebat, boleh buat kerja sendiri tanpa bergantung dengan dia. Tak payah duduk bawah dagu dia. Sampai bila nak duduk bawah dagu dia? Dia nak mati juga dia. Itu cara dia, cara Imam Bukhari. Kenapa dia tidak ambil hak tu? Bui selalu mudah. Dah ada kan? Apa cara dia? Itu cara. Dari segi pendidikan pun penting tu. Itu satu unsur pendidikan yang baik. Kalau berat sangat, tolonglah sikit. Jangan tak tolong langsung. Pendak kawan tu kan, anak tu tak ada modal langsung, tak penting. Duk kia-kia situ dah. Anak menega pun, tapi kita ada, kita tak bui ilmu, tak bui peluang, tak bui jalan, tak pelorong, tak bui modal, tak kena juga. Tapi kalau bui belakang pun tak kena juga. Sebab apa? Selekak lepas tu dia pegang syarikat juga. Misal kalau kita kata syarikat, bila kita tinggal selekak, kena tipu selalu kau. Habis background. Pasal apa? Dia tak ada pengalaman. Pasal dia naik dengan senang. Imam Bukhari tak saya ajar cara senang lagu tu. Itu cara dia. Jadi di celah-celah tu kan kita boleh belajar macam mana nak hidup. Macam mana Imam Bukhari mendidik pelajar-pelajar. Di celah-celah perbahasan tu kita boleh dapat benda tu. Inilah suatu yang istimewa dalam Bukhari ini. Orang duduk sahur-sahur Bukhari, itulah bendanya. Kita tak sampai situ kita tak tahu. Apa ya lebih Bukhari? Hadis ni aku jumpa juga dalam kitab lain. Apa lebih? Kalau sekadar hadis saja. Dia tidak situ. Dia hak kelebihan dia nombor satu sekali duduk pada tajuk dia. Memanglah hadis tu, memanglah semua orang aku indah. Tapi kalau nak kira semata-mata hadis, dalam kitab lain pun ada hadis tu. Bukan dalam kitab Bukhari saja ada. Supaya lebih jelas, lihatlah riwayat Al-Auza'i daripada Yahya bin Abi Kathir berkenaan. Haddatsana Waki' qala haddatsana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Kathir an Abi Qilabah an Abi Qilabah an Abi Muhajir an Buraidah qala kunna ma'ahu fi ghazatin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bakkiru bis salah fi yawmil ghaib fa innahu man fatahu salatul asr faqad habita amaluhu. Cuba tengok dia kata, Buraidah kata, qala sami'tu, aku dengar Nabi kata. Jadi bakkiru bis salah tu bukan dia kata, hak Nabi kata asalnya. Cuma ada ketika dia tak sebut Nabi, dia sendiri kata. Jadi nampak situ macam dia saja kata. Cuba tengok terjemahan. Bermaksud Abu Muhajir meriwayatkan daripada Buraidah, kata beliau, Abu Muhajir, pernah kami bersama Buraidah dalam satu peperangan. Kata beliau, yakni Buraidah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah sembahyang pada hari bermendung, kerana sesungguhnya sesiapa yang terlepas sembahyang asar, terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Selain Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain juga turut meriwayatkannya. Itulah yang kita kata. Soalnya, kenapa Imam Bukhari tidak mengambil saja hadis ini dan meletakkannya di bawah bab di atas? Kenapa dia tak ambil hadis ni? Betul. Dalam tajuk tu sesak saja. Cuba kalau kita perhatikan hadis ni kan, Imam Bukhari ambil daripada Mu'adz bin Fadalah, dia ambil daripada Hisham ambil daripada Yahya bin Abi Katsir. Cuba tengok hadis Ibnu Majah tadi. Ibnu Majah ambil daripada Waqi', dia ambil daripada Auza'i ambil daripada Yahya bin Abi Katsir juga. Hak atas tu serupa sana, bawah tu je tak sama. Hak atas sama daripada Yahya bin Abi Katsir juga. Lepas tu ada atas sama. Apa yang Imam Bukhari tak ambil hadis ni terus? Barulah selesai masalah. Barulah tidak jadi keliru. Tak ada kemuskilan ni tak timbul dah lah. Bahawa Imam Bukhari berdalil dengan hadis mauquf tu tak ada. Selesai. Sebab hadis ni memang marfu'. Yang apa yang Imam Bukhari tak ambil tu? Itu kemuskilannya pula. Jawabnya ialah Imam Bukhari selalu berbuat begini. Beliau lebih suka menggunakan hadis-hadis yang mengandungi unsur teka-teki daripada hadis yang terang. Dia lebih suka gitu. Sebab kata saya lah, bahawa dia suka gitu, sebab dia nak ajar orang berdikari. Bukan dia nak pegang sama, nak duduk bawah dagu dia sama dah. Nak suruh orang boleh bukan sekadar berjalan, bahkan berlari dalam dunia, di dalam bidang. Itu dia nak. Beliau selalu berpada dengan isyarat semata-mata demi mencungkil bakat pelajar-pelajar hadis, khususnya yang mempelajari kitab sahihnya ini. Tidak semesti hadis yang tidak dipilih beliau untuk dimasukkan ke dalam kitab sahihnya tidak menepati syarat beliau. Tak mesti. Kadang-kadang hadis itu memang menepati syarat dia dah, pun dia tidak guna. Kita nak kata, sebab apa dia tak guna waktu? Sebab tidak menepati syarat dia. Ada. Tak mesti. Ada kalanya dia tak guna tu menepati dah syarat. Tapi saja, sebab kita kata tadi lah, bukan dia tak boleh bagi PT anak dia, boleh. Tapi saja dia tak sibuk. Saja dia tak sibuk. Pasal apa nak bagi susah? Kita kata, memang dengan belajar bersusah payah lagu tu lah manusia ni boleh hidup lama, boleh menghadapi hidup ni yang penuh dengan cabaran dengan cara lagu tu. Sebagai contohnya, hadis Al-Auza'i daripada Yahya bin Abi Katsir ini, mungkin juga Imam Bukhari bermaksud menyatakan hadis berkenaan ada beberapa saluran riwayatnya. Ada yang mauquf dan ada juga yang marfu'. Oleh kerana yang marfu' tidak menepati syarat beliau merasakan sudah memadai dengan mengisyaratkan kepadanya sahaja. Ada kalanya begitu. Sahaja ya. Menggunakan kaedah qiyas, Imam Bukhari telah menyebutkan perkataan as-salah secara mutlak tanpa sebarang qaid. Mutlak ni seperti kata tadi lah, air mutlak. Maksudnya air yang tidak dikaitkan dengan apa-apa. Qaid itu mana kait lah, kait kalau kita dekat sikit dengan bahasa Melayu tu kait, dikaitkan gambar apa. Apa ni kita kata air teh, air kopi, air mela, air hujan, itu kait juga. Tapi hak tu tak apa pula. Jadi ada benda-benda tu yang hak tak apa, ada benda hak tak boleh. Ada benda yang merosakkan, mengeluarkan air itu daripada kemutlakannya, ada yang tidak. Baiklah. Sebabnya bagi beliau ilat yang ada
pada sembahyang asar itu ada juga pada sembahyang yang lain. Jadi ilatnya apa yang suruh sembahyang cepat tu, sembahyang asar? Sebab mendung. Mendung tu tak boleh ada kepada ketika sembahyang zuhur. Ada juga kan, kita tengok ada. Jadi kalau begitu sembahyang zuhur sama, sembahyang zuhur pun sama. Jadi ia tidak khusus dengan sembahyang asar. Walaupun hadis ini sebut tentang sembahyang asar, tapi ia boleh dikias dari sudut boleh dikias dari sudut itu. Sembahyang asar, sembahyang zuhur, sembahyang lain-lain pun boleh begitu dah. Ada juga pada sembahyang yang lain. Habis itu mafhum mukhalif mu'tabar di sisi imam tiga mazhab utama selain Abu Hanifah. Demikian juga menurut para muhaddisin. Para pendapat pada pendapat Maulana Sa'id Ahmad Palanpuri, Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban sekarang, di dalam syarah Bukharinya yang bernama Tuhfatul Qari. Dalam masalah ini Imam Bukhari sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Oleh kerana Bukhari seperti tokoh-tokoh muhaddisin yang lain menganggap mafhum mukhalif sebagai salah satu usul yang mu'tabar, semestinya beliau berpendapat jika tidak pada hari bermendung, sembahyang asar elok dilewatkan sedikit. Ini kerana perintah supaya menyegerakan sembahyang asar itu hanya diberikan dalam keadaan hari bermendung sahaja, kata dia. Jadi mafhum mukhalifnya ialah pada hari tidak bermendung, sembahyang berkenaan tidak elok disegerakan di awal waktunya. Itu pendapat dia. Dia kata Imam Bukhari ini sebenarnya dalam masalah ni nampak serupa dengan Imam Abu Hanifah. Sebab pada dasarnya Imam Abu Hanifah mengatakan sembahyang asar ni molek lewat sikit, bukan di awal waktu benar. Dulu kita sudah bincang sembahyang zuhur ni habis bila matahari sama, dibayar sesuatu tu sama panjang dengan dia. Jadi lebih sikit masuk asar. Imam Abu Hanifah kata tidak, bila bayar sesuatu tu menjadi sekali ganda lebih panjang daripada dia. Pasal tu baru boleh bagi dia. Bila sama panjang dengan dia lebih sikit tu masuk dah, tapi waktu afdal di sisi dia untuk sembahyang asar lewat sikit. Lewat sikit. Jadi bila lewat sikit asar, itu dalam keadaan lagu mana? Dalam keadaan biasa, dalam keadaan bermendung disuruh segera. Jadi kalau mengikut jumhur ulama, dia pakai mafhum mukhalif. Ini semua istilah-istilah dalam usul fiqh. Orang panggil istilah dalam usul fiqh mafhum mukhalif mu'tabar di sisi mereka. Jadi kata dia, kalau begitu Imam Bukhari dah dia terima kan mafhum mukhalif. Hadis ni suruh bersegera tu pada ketika mendung. Bermakna pada mafhum mengikut mafhum mukhalif, sebaliknya kalau tidak mendung kan tidak perlu segeralah, lewat sikit. Jadi serupa dengan Imam Abu Hanifah juga. Dia ikut. Sebab mereka ni Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban ni seolah dia ada lagi, dia duduk buat syarah Bukhari juga, tapi tak khatam lagi juga, dia tengah buat. Tapi dia ada lagi. Orang hebatlah juga. Tapi dia ni kita kena faham, ulama-ulama Deoban ni dia mazhab Hanafi. Jadi banyak perkara kan dia nak kemah lagi dia. Bukan kita nak ngata dah. Memang begitu. Selalu dia kata
Imam Bukhari ni lebih sesuai dengan Hanafi dari sudut ni. Padahal Imam Abu Hanifah tak pakai kaedah mafhum mukhalif tu. Dia kata tak apalah, Imam Abu Hanifah tak pakai pun, Imam Bukhari tu kan pakai. Dan dia pakai hak ni hak suruh daripada ketika bermendung. Bila tidak bermendung, tidak perlu segera lah dia buat ikut. Padahal kita tak boleh tengok situ saja, kita kena tengok lain kata. Bila tengok lain, nampaklah bahawa sembahyang asar ni mendung atau tidak mendung memang molek dibuat pada awal waktu, dan di situlah letak waktu afdalnya. Kita kena tengok lain. Bermakna Imam Bukhari tak pakai mafhum mukhalif sepuh dia pakai saat ni, tidak lagu tu. Kita mesti kena ada, jangan buat kesimpulan setepak gitu. Tapi dia memang orang hebat lah. Dia ada buat syarah Al-Fawzul Kabir, namanya Al-Aunul Kabir. Apa ni, usul tafsir yang dibuat oleh Syah Waliullah tu, dia ada buat syarah tu. Dan beberapa kitab lagi dia syarah kitab Hujjatullahil Balighah, tulisan Syah Waliullah tu dalam bahasa Urdu. Ni pun syarah Bukhari dia ni pun dalam bahasa Urdu juga. Jadi gitulah dia kata, sebenarnya saya tak setujulah dengan dia. Tak apalah, itu pendapat dia. Nak pakai dia boleh ikutlah. Tapi kalau saya tak setuju. Sebab kita nak kata orang yang berpendapat begini, jangan berdasarkan apa yang kita simpulkan, apa yang kita faham berdasarkan fahaman kita semata-mata. Tak boleh, kena tengok banyak tempat. Yolah ke dia lagu tu. Takut tidak begitu. Inilah apa panggil taujihul qaul bima la yarda bihi al-qa'il. Taujihul qaul bima la yarda bihi al-qa'il. Tuhan tidak nak gitu, kita kata begitu. Tuhan dia sebenarnya tidak begitu. Kita nak tahu mana Tuhan dia sebenarnya tidak begitu. Hanya diberikan dalam keadaan hari bermendung saja. Jadi mafhum mukhalifnya ialah pada hari tidak bermendung, sembahyang berkenaan tidak elok disegerakan di awal waktunya. Itulah sesuai mazhab Hanafi, memang betul lah. Tetapi kalau kita nak kata Imam Abu Hanifah pakai kaedah ni, kaedah mafhum mukhalif, tak boleh, sebab dia tak pakai kaedah mafhum mukhalif, tidak muktabar di sisi dia. Dia kata tak apalah Imam Abu Hanifah tak pakai, tu memanglah. Di sini kita nak cari Bukhari pakai. Gitu. Bagi penulis, pendapat Maulana Said Ahmad ini kurang tepat. Di bawah bab waktu asar yang lalu, penulis telah membincangkan tentangnya dengan agak terperinci. Berdasarkan hadis-hadis yang dikemukakan oleh Bukhari di bawah bab itu, dapat disimpulkan beliau juga berpendapat seperti jumhur ulama tentang waktu yang paling afdal untuk dikerjakan sembahyang asar pada hari tidak bermendung juga ialah di permulaan waktunya. Sila lihat perbincangan itu pada nota 941 ni, saya bawa dalam ni. Kita bincang ada sini bincang. Dalam ni royak ada mengikut Imam Bukhari awal waktu belaka, mendung ke tidak mendung. Cuma pada hari tidak bermendung tu orang tahulah awal waktu dia tahu. Pada hari tidak bermendung payah nak tahu. Tapi kalau ada bukti-bukti lah, ada jack, ada kapal, kita kena jaga lah waktu lah. Kena utamakan juga, sebab nak dapat waktu lebih tu. Sebab tu dia suruh di awal waktu. Nabi sendiri buat lagu mana? Di awal waktu dia suruh lagu mana? Di awal waktu juga. Ni Bismillah. Ni gua kalau nota apa? Nota 5. Bab waktu semua ya. Nota 5. Hak ni tadi 13 lagi, apa 13? Nota 5. Buku tu buka surat mula-mula. 941. Situ ada bincang panjang. Dan apa mazhab Imam Bukhari? Pendapat Imam Bukhari dalam masalah waktu ni, afdal untuk sembahyang asar awal ke atau lewat sikit? Di situ jelas kita tengok Imam Bukhari buat amal berapa banyak ada yang menunjukkan pada ketika tidak mendung pun awal waktu juga.
Jadi macam mana kita nak pakai semata-mata hak tadi berdasarkan mafhum mukhalif yang tak terang tu untuk kita katakan itu pendapat Imam Bukhari tak sesuai tu? Dia orang hebat, tak apalah dia orang hebat. Tapi tidak semestinya orang hebat kita setuju berlaku dengan pendapat dia kan. Boleh berbeza pendapat tu boleh. Syaratnya yang pentingnya kita ada bukti, ada dalil, tak apa. Ini kebebasan berfikir, kebebasan faham. Lepas tu kita pergi kepada hadis. Hadisnya kata Abdul Malik, kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang bermendung. Lalu Buraidah berkata, segerakanlah sembahyang, kerana Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan sembahyang asar, terhapuslah amalannya. Kita ada nota bawah tu, Buraidah dalam peristiwa ini memimpin satu pasukan tentera. Tidak dapat dipastikan di manakah berlaku peristiwa ini, tak dapat pasti. Cuma dalam satu peperangan lah, dia jadi amirnya, dia jadi apa ni orang kata panglima. Jadi anak buah dia ramai, dia jagalah sembahyang dia sampai dalam masa perang dulu, dia jaga. Tak apalah. Perbincangan tentang hadis ini telah pun berlalu dengan panjang lebar di bawah bab orang yang meninggalkan sembahyang asar. Lihat nota 968 dan 969. Dalam nota ni lah, nota 5. Tengok sini semula. Cuma di sana Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muslim bin Ibrahim. Lafaznya juga tidak banyak berbeza. Kalau hari ni Imam Bukhari ambil hadis ni daripada Mu'adz bin Fadalah. Di sana Imam Bukhari ambil daripada Muslim bin Ibrahim. Cuba kita tengok. Ni pada muka surat 780. Saya baca. Haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir an Abi Qilabah an Abi al-Malih qala kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yawmin dhi ghaimin faqala bakkiru bi salatil asri. Di situ dia sebut salatil asri, bukan kata bakkiru bis salah. Supa tadi. Tapi kalau kita kata bakkiru bis salah pun tak salah. Sebab alillah tu, alillah seperti kita rakyat tadi lah. Maksudnya sembahyang asar. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salat al-asri faqad habita 'amalu. Sama hadis. Cuma sikit-sikit yang beza lafaz dia. Cuma di sana Imam Bukhari ambil daripada Muslim bin Ibrahim. Di sini dia ambil daripada Mu'adz bin Fadalah. Pada atas tu serupa sama. Cuma dia ada beza sikit-sikit lafaz. Sini bicara panjang. Apa maksud Nabi terhapus amalan? Apa maksud Nabi terhapus amalan? Bicara panjang dah sini. Jadi kalau nak tengok dengan secara lebih detail lah, kita tengok sini, rujuk sini, nota 5, kitab Mawaqit Shalah, waktu sembahyang, nota 5. Dan ada beri notanya nota 968 dan 969. 9 dan 9. Situlah. Kita tidak nak ulang. Jadi kalau ulang panjang juga. Cumanya kalau nak ulang sikit pun rasanya boleh kita ambil manfaat dia, iaitu pengajaran di sebalik hadis tu. Sebab hadis yang sama. Hak lain tu kita tak sih baca sendirilah. Iaitu kita ambil lah sikit. Antara pengajaran ulang semula. Awak dah ingat tu tak apalah, tak ingat boleh ingat pula Antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah satu, kelebihan menyegerakan sembahyang asar dengan mengerjakan pada waktu afdalnya, iaitu sebelum matahari menguning. Kapital tu kan kita nampak dia jadi kuning itu cahaya. Sebelum itu waktu afdal. Dua, para sahabat sangat menjaga pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah pesan suruh segerakan sembahyang, dia akan jaga. Tidak duduk tepat sendiri dalam perjalanan. Ketika pergi perang ke mana, dia akan jaga. Itulah sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perjuangan Islam sama ada dalam bentuk jihad
atau lain-lain terus berjalan walaupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Cuba tengok, ni sahabat ni pergi selepas Rasulullah. Maknanya jihad ini terus berjalan. Begitu juga dakwah dalam bentuk yang lain terus berjalan. Walaupun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, sampakah hari ini kita tengok ada hak mengaji, hak gapo kan? Ada semua. Jadi ini berterusan. Yang keempat, akibat buruk yang akan diterima orang yang meninggalkan sembahyang asar secara khususnya. Sebab sembahyang asar tu dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Jadi bila tak dapat tu satu kerugian lebih daripada orang lain lah. Lebih daripada orang lain. Itulah yang dapat difaham. Sebab disebut asar secara khusus. Yang kelima, makna yang zahir daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tidak dimaksudkan. Dia sebut sembahyang asar. Apakah khusus dengan sembahyang asar? Jangan kita faham gitu. Kita kena tengok illat. Adakah illat tu ada pada orang lain? Misalnya mendung ni menyebabkan keliru waktu ni, lewat ke awal ke, ada dia khusus dengan waktu asar saja ke? Tidak. Dah tidak, orang lain pun begitulah juga. Gitu. Jadi kita tak boleh faham mengikut zahir dia. Ada kata asar saja. Jangan faham gitu. Yang kelima, makna yang zahir daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tidak dimaksudkan. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering juga bercakap menggunakan bahasa kiasan. Dia kata seseorang yang tinggal sembahyang asar ni terbatal amalan. Terbatal amalan lagu mana? Semua kau. Bapa, ini boleh kau orang Khawarij dia kata ini menunjukkan manusia ni kalau meninggal Islam ni kalau meninggalkan sembahyang meninggalkan sembahyang dengan sengaja jadi kafir. Sebab hak terbatal amalan ni bila seseorang jadi kafir. Kalau selagi dia tidak jadi kafir tidak terbatal. Apa terbatal? Dia tengok dia faham sini. Jadi tak boleh faham lagu tu silap. Sebab kita kena faham Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak bercakap dia menggunakan bahasa kiasan. Sebab itu saya sebut tadi kita bincang panjang dah sini. Apa makna? Ulama macam-macam kata gini. Pak Nabi kata terhapus amalannya. Ya boleh berlaku jadi kafir kalau dia menganggap sembahyang itu tidak wajib, atau dia meremeh-remehkan sembahyang. Dia meremeh-remeh, boleh jadi kafir lah, murtad. Bila jadi murtad terhapuslah amalan. Itu yang takwilan yang perlu dibuat. Kalau tidak dia jadi bercanggah dengan orang lain-lain. Sekian banyak orang lain-lain. Jadi hak tu perbincangan tentang apakah yang dimaksudkan dengan terbatal amalan dia tu. Tengok sini lah, dalam nota ni. Dalam nota ni. Itu tidak nak ulang lah. Yang keenam, keberkatan daripada sesuatu amalan kebaikan seringkali berkait rapat dengan amalan kebaikan yang lain. Ada juga yang berpendapat terhapus amalan dia tu amalan orang lain. Kalau dia tinggal ni amalan lain dia buat kebajikan tak boleh pahala. Itu maksud terhapus amalan dia tu, tak boleh pahala. Maknanya sesuatu amalan kebaikan dia ada kaitan dengan amalan lain. Jadi kita jangan anggap mudah. Jangan kata dia suku. Jangan. Dia ada berkait. Ada kalanya dengan sebab kita buat sesuatu kesalahan, kita buat pahala tu sepatutnya boleh besar, banyak, boleh sikit. Tak boleh langsung terhapus amalan. Itu pun kena. Itu boleh jadi maksud Nabi begitu. Jadi dalam ni kita sudah bicara, ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat begitu. Yang ketujuh, pahala bagi amalan yang tertentu tidak sama. Bahkan ada kalanya sesuatu amalan itu berpahala, ada kalanya pula tidak. Ada kalanya boleh pahala, ada kalanya benda tu sepatutnya boleh pahala, tak boleh pahala. Sebab apa? Ada sesuatu yang tak kena kita pula. Supaya satu orang saja, makanya kira lah. Dapat dia kata telur telur masak separuh, tak gemuk-gemuk. Minum susu lah, susu semata, tak gemuk-gemuk. Dia kawan tu tak boleh makan sikit, naik saja tu. Tak ada makan banyak dia. Apa tu? Dia ada masalah tu yang menghalang dia untuk naik tubuh dia. Masalah tu kena buat dulu.
Begitulah juga kita dalam kehidupan ini. Ada setengah-setengah amalan buruk kita tu menyebabkan terhalang kebaikan benda yang kita buat tu, terhalang. Kita tak dapat benda tu. Jadi kita kena rawat diri kita tu, kena tahu apa dia masalah kita. Jadi ni hadis ni Nabi SAW nak merawat lah. Jadi nak ayat ini boleh jadi punca. Janganlah siapa terlepas sembahyang asar. Terutamanya bukan masa tidur, masa tu kalau subuh dah sabar juga. Ni kalau asar ni dia tengah main boleh, kerja boleh, semua boleh. Apa siapa terlepas sembahyang asar? Tak sepatutlah tu. Kena tahu benda ni menyebabkan galai itu jadi punah, jadi terjejak, jadi sia-sia. Dia royak lah benda-benda yang merugikan kita tu, dia royak. Ini proses Nabi SAW nak royak apa yang merugi ke umat dia. Lapan, ingat, kita mungkin tidak mendapat apa-apa pahala daripada sesuatu amalan yang dibuat sekiranya amalan tertentu tidak dijaga terlebih dahulu. Sebab ni tak boleh gemuk sudah royak. Kalau nak gemuk lah, tapi bila dia kata tak stay gemuk kan. Orang tidak terutama makan sebut tahu lah. Pitih banyak, tak stay gemuk. Itu cerita lain lah tu kan. Tu bab lain pula tu. Tapi kalau nak kira dia makan sikit, naik lah gitu. Tak ada halangan lah tu dalam tubuh dia tu, dia tak ada masalah, tak ada penyakit. Setengah-setengah penyakit tu cakap makan tak boleh, tak naik. Makan banyak dia, 2-3 pinggan kecil semacam. Yang kesembilan, banyak juga sabda Rasulullah SAW itu perlu ditakwil kerana bercanggah usul-usul yang juga bercanggah dengan tu sepatutnya, dengan usul-usul yang juga berpunca daripada sabda Rasulullah SAW. Untuk mengetahui usul-usul itu, anda mestilah merujuk kepada orang-orang yang ahli di bidang agama. Yang ke-10, sunnah yang paling kuat ialah yang berdasarkan kepada fi'il, perbuatan dan qaul, kata-kata. Baginda berupa arahan dan perintah. Jadi kita kena tengok sunnah mana yang kuat. Bukan sunnah Nabi buat saja, Nabi suruh pun. Masalah sembahyang asar ni dia buat pun awal waktu, pada dia suruh pun sembahyang awal waktu juga, bukan pada ketika mendung saja. Jadi hak ni kuat. Jadi macam mana kita nak kata Imam Bukhari itu berpendapat seperti Imam Abu Hanifah, molek lewat? Ya, Imam Bukhari tak mari hak tu, hak lewat tu. Dia mari sebanyak-banyak dia hak awal berlaku, menunjukkan dia tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ni. Dia begitulah, bukan Maulana Sa'id Ahmad tu saja dia jadi gini. Orang lain pun begitu. Kadang-kadang apabila dia mazhab ni, dia macam kecenderungan dia ke situ, nak elak lagi dia, nak memenangkan hak dia. Saya tak setuju lagi, tak suka lagi. Tak salah, kita duduk tenang, duduk tenang, tak usah duduk lebih hak ni. Kalau kebetulan ya betul lah, tak apalah, kita kata betul. Sesuai. Memang pun Imam Bukhari ada kalanya sesuai dengan Imam Abu Hanifah, ada kalanya sesuai dengan Syafi'i. Tapi kalau hak nampak payah sangat, bawa bercanggah dengan hak dia, tak usah duduk lah, tak perlu lah betul. Tak perlu. Sebab dia tu berdiri sendiri, dia seorang mujtahid mutlak yang tersendiri, tak payah kita nak lah orang lain. Dia gini kata, sebabnya kalau Imam Syafi'i Imam Bukhari ni sesuai dengan hak dia, mana kuatlah masak dia. Gitu kata. Sebab tokoh ni, sebab tokoh masing-masing berebut. Kalau kita tengok pengarang dia tu orang mazhab Malik, banyak dia nak erat lah ke dia, nak erat lah ke dia banyak. Sebab itu saya lebih suka cara ahlul hadis, dia terbuka dan bebas, betul-betul. Imam Bukhari nak lagu mana, sebab cara orang lain lah, dia nak lagu mana. Orang lain dah macam kita dia lah, ni kita Imam Bukhari. Jadi gitulah. Kita baca tadi tak ada. Sekarang tu lah bab seterusnya tu nanti InsyaAllah minggu depan. Kalau dah siap, kita boleh edak lah. Jadi sekadar itulah dulu untuk hari ini. Wallahu'alam. Isu campur Isu campur
Nabi Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha pakai kapal tu, dan Allah tak perintahkan supaya dia buat. Nabi Musa berjumpa dengan Allah, diarahkan buat. Jadi sebab itulah kapal tu dimuliakan. Satu. Yang kedua, lagu mana kedudukan semaya dan dukungan. Ya. Ya, itu tadi kan? Ya. Satu lagi. Kemudian ada satu golongan yang rasa macam lemuk sekarang ni, ada wujud golongan yang bermazhab kufur. Soalan tu banyak dah tu kalau gitu kan. Kalau nak jawab tu. Tapi orang lain lagi ada. Silakan. Satu soalan lagi. Tak. Kalau kita pasal tidur, kita pakai afdal waktu. Asal kalau kita nak tidur, kita pakai afdal tadi. Ya, ya. Jadi tadi ada beberapa soalan, jadi 4 soalan lah. Yang pertama berkenaan dengan capar. Tak ada dalil yang terang, yang jelas menunjukkan Nabi pakai capar supaya orang duduk bayarkan bentuk dia supaya maklum tu. Kadang-kadang capar kalau tengok ke bawah kan dia buat tu macam hatu rupa dia. Betul, cuba perhati pelik juga tu. Dia macam ada satu perancangan ni, nak kaitkan, nak lekatkan simbol ini dengan Islam. Padahal tak perlu. Dia tak ada dalil tu. Kalau kita mendakwa Nabi pakai capat tu juga, kita kena ada dalil yang kuat. Kalau tidak bermakna berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang jelasnya Rasulullah ada kalanya pakai kasut, dia pakai macam-macam. Dia pakai khuf, dia pakai macam-macam. Jadi kalau pakai, kita kata apa di khuf, dia tidak sesuai dengan capat tu, sebab capat tu dia masuk jari tu, jelas tak sesuai. Dia pakai kasut pada juga. Jadi pada ketika tu dia pakai apa dia? Tak ada bukti yang terang. Bila tak ada yang terang, jangan didakwa. Sebab kalau mendakwa, itu jadi salah lah. Makna kita mengada-ngada lah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya kita mengatakan capar Rasulullah macam ni, itu dah satu dakwah besar dah. Seseorang dia tak makan hak lain. Kenapa tak ada apa di hak lain, bentuk kasut dia ke misalnya? Kenapa tidak? Apa yang capar tu saja. Situ tu satu dakwah dah, dusta dah situ. Lepas tu kita kata naik Mi'raj tu pun pakai selipar tu juga. Dia kena ada dalil. Jadi 2 kali berdusta. Dusta atas nama Nabi ni besar dosanya. Itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan dukung anak. Dukung anak. Memang dalam hadis ada sebut. Dan bahkan sekarang ni kalau orang-orang dalam mazhab Ahmad duk pakai galik-galik lagi. Dia pakai galik-galik lagi. Cumanya orang-orang dalam mazhab lain macam Syafi'i, dia tidak, dia ketat sikit masalah pergerakan tu, pasal kait dengan pergerakan tu lah. Dia tak boleh bergerak banyak 3 kali betul-betul anggota besar. Jadi antara satu dia utamakan tu, dia macam kata tak boleh lah. Sebab tu ada satu buku yang ditulis oleh sahabat kawan pada ustaz kita, Ustaz Wan di Singapura. Dia buat dengan gambar gini berdasarkan sunnah Nabi buat. Dengan gambar dia buat sekali dukung anak misalnya semaya. Memang ada tu. Kita tak boleh nafikan. Dan benda tu tidak masuk Imam Ahmad. Dan orang-orang dalam mazhab Ahmad duduk pakai galik-galik lagi waktu. Sampai kelen ni. Cuma orang mazhab lain, oleh kerana dia lebih mengutamakan dari segi pergerakan tu banyak, boleh membatalkan sembahyang, jadi dia tak sepakat lah waktu. Sedangkan orang-orang mazhab Ahmad duduk pakai semacam, dia kata demo duduk kata pergerakan banyak tu tak boleh dalam sembahyang tu pun kita pertikaikan. Dia tu pertikai lagi. Sebab Nabi SAW daripada sini berjalan di tengah sembahyang.
naik atas mimbar, lepas tu turun pula. Dia tak ada jalan selaka dua berhenti, selaka dua berhenti. Tak ada ayat dalam hadis lagu tu. Ataupun sahabat Nabi Abu Bakar ni, di belakang dia berjalan terus sambil rokok berjalan. Takut tak ada semaya dengan Nabi tu. Belakang sah dia rokok jalan terus. Boleh. Nabi SAW tak ada kata kena mayah mula. Dan tak ada pula digambarkan dalam hadis tu dia semaya tu berjalan tu 2 langkah berhenti, 2 langkah pada. Sebab itulah Imam Ahmad pun kata apa, selagi orang nampak kita tu semaya, tidak ada warga lain, kita tu duduk semaya, orang nampak walaupun bila jalan. Dia pegang kot tu, orang lain nak pegang kot lain tu, pasal dia dalam beza pendapat tu memang ada zat mudah tu. Itu yang kedua. Jadi kita jangan menyalahkan. Apa lagi kalau kita nak kata tak sah, tak boleh, benda Nabi buat. Lepas tu bukan sepakat ulama kata benda tu sudah mansuh ke apa, tidak sepakat. Dia kedua. Yang ketiga, mazhab Bukhari. Mazhab siapa? Sebenarnya mazhab ni tak perlu jadi budaya tu budaya kemudian terikat dengan satu mazhab ni, terikat dengan mazhab ni. Sebenarnya kalau yang moleknya kita ambil lah mana-mana yang baik daripada Imam Bukhari, kita ambil juga daripada Imam ni, ambil juga supaya kita gini jumpa dengan orang alim dalam dunia. Takkan satu orang alim saja yang kita nak pakai, hak lain tak alim kah? Apa tak boleh pakai hak dia? Dalam keadaan kita macam mana kita menghadapi masalah tu, tak perlulah cari tu alim hak kita biasa dengan dia tu, asalkan hak ni alim besar juga pakailah hak dia bapanya. Begitu juga masalah ni, tidak ada khusus terikat dengan ni. Nabi tak suruh lah betul. Salah satu sebab dia jadi kelemahan lah dalam setengah-setengah pendapat mazhab tu, dia memberi kesan kepada masyarakat. Hak tu kita tak fikir, kena tengok juga nak sabar ke tidak, untung rugi dia kena tengok juga. Jangan kira dah bukan kita pegang ni ikut dah mana-mana, rugi kau lah mana-mana pun kita ikut ni macam tak boleh dah orang lain, tak kena lagu tu. Jadi tak timbul masalah mazhab Bukhari ke mazhab ke apa. Sebenarnya boleh pakai, terima lah mana-mana asalkan kita pasti berdasarkan kajian ulama memang itu pendapat dia, memang begitu pendapat dia, jelas. Bukan seorang dua sebut ramai, bukan dalam sebuah dua kitab, banyak kitab. Boleh. Kalau kita tidak pasti tak boleh lah. Jadi ia tidak khusus dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik, Imam Kamu, tak khusus. Misal satu contoh, saya nak sebut hak merugikan dan kesan buruk kepada masyarakat akibat mengikut sesuatu pendapat. Tapi saya tidak nak sebut Syafi'i. Kalau sebut Syafi'i orang sensitif pula. Sebut masalah lain lah, orang tak nak kena benda gitu. Tapi ini ada juga lagu tu pun. Sebab kita tak serayak lah, biarlah orang kaya ni. Misalnya mazhab Hanafi kan, dia orang Tino, orang perempuan tak ada sembahyang masjid, dia tak bagi ruang. Sebab tu cuba pergi masjid masjid Pakistan ko, India ko, hak pakai mazhab Hanafi ni, dia tak ada ruang untuk orang Tino. Kalau dia ada sini, dia melera hak sini lah tu. Hak sebenar mazhab dia tak ada. Mazhab dia orang perempuan ni dalam keadaan biasa pun, bukan dalam keadaan darurat, dalam keadaan negeri huru-hara, dalam keadaan biasa pun tak boleh pergi masjid. Lebih baik maya rumah. Semaya rumah tu, kalau maya luar lebih baik lagi maya dalam. Kalau ada bilik lagi kecil dalam, lebih boleh lagi dalam. Tu mazhab dia. Akibatnya lagu mana? Ni hak saya tengok sendiri sebab saya duduk negeri dia. Bukan cerita-cerita orang. Berapa ramai orang-orang perempuan dia ketinggalan buta huruf dan jahil bukan. Sebab tak pergi masjid. Kita, orang kita ni sekurang-kurangnya pergi maghrib dengan isya. Tak lama kan, bila-bila tu dengar orang mengajar, yang ni juga sepatah dua. Sebab itu saya dapati orang dia memang jahil okey, orang perempuan. Kecuali kalau dia ngaji khusus lah, panggil tu guru kau, ustaz kau, buat tuition rumah. Boleh, kat orang kaya boleh buat, tak sesat. Ini kesan dia kepada masyarakat, merugikan tu. Tapi orang dia pegang gitu macam
Ni bahaya dia kalau kita terikat sangat tu. Kita kena tengok juga, buka fikiran kita tengok kenyataan yang berlaku, kenyataan. Dengan sebab itu tak timbul masalah ikut mazhab gini. Sepatutnya tidak begitu, tapi sudah berlaku gitu dalam dunia ni. Sudah berlaku gitu. Yang sebenarnya imam-imam itu tidak suruh gitu. Tak ada seorang pun imam kata orang Malaysia boleh ikut saya, jangan ikut orang lain. Tak pernah ada lagu tu. Daripada Nabi kau, daripada imam tu sendiri kau, tak ada. Dia terbuka. Sahabat Nabi kan ramah. Orang ni timur sahabat ni, dia jumpa dengan sahabat dia, tanya, dia pakar tu. Asalkan yang pentingnya hujahnya daripada Nabi SAW, ada dalil, ada hujah, cukup. Itu sebenarnya. Tadi apa dah tadi? Semaya tadi. Kita dapat kelebihan. Mudah-mudahan, sebab kita ni tak sampai ke peringkat tu. Tak sampai ke peringkat orang panggil tahqiq. Pasti hak ni lebih kuat, hak ni kurang kuat. Tapi sekurang-kurangnya kita mengaji hadis, kita tahu dah kan. Dalam bahasa Hanafi lewat sikit, di situ letak kelebihan. Boleh kalau nak pakai gitu. Sebab tak tahu lagi siapa dia hak betul sebenarnya, siapa dia hak salah. Mengikut kehendak Tuhan, siapa dia hak betul, siapa dia hak salah, tak tahu lagi. Cuma dalam masalah ni, kalau salah pun dia tak dosa. Boleh pahala juga, boleh pahala sesat. Kalau betul boleh pahala dua. Jadi boleh lah, asalkan kok mana-mana pun tak ada mazhab yang kata siapa dekat nak ngorek ni pun lebih lagi. Tak ada siapa dekat tu. Yang paling ada pun setara tadi ya. Jadi kita kena jaga tu lah dalam batas. Nak kata orang kelebihan dekat dengan maghrib dah, nak jatuh dah matahari tu, ada kelebihan. Tak ada siapa pun ulama kata lebih. Jadi kita tak boleh buat alasan lah supaya lewat ni nak dapat kelebihan. Tak ada. Sebab tak ada siapa kata begitu. Tapi kalau sekadar tadi ada, mudah-mudahan kita dapat. Jagalah setakat tu. Begitulah. Ada niat ada niat lah, baru ada faedah. Hak kita mengaji tu berkait dengan ngaji tu, ambil kira lah tu. Kita tahu ni sebab kita mengaji. Ada nilai dia di sisi Allah SWT. Bila kita amal hak tu, ada nilai. Saya boleh tak? Ya, boleh. Bila kita pergi kemarin waktu tu, kalau kamu ada, kita kaya ada orang dia itu kemarin. Sembahyang ni kalau kita sudah start, tak boleh patah, kena cepat. Orang panggil takfir. Takfir tu ambil wajib-wajib saja lah. Tak payah duduk apa ni, tasbih misalnya dalam rokok tu 3 kali kau nak lebih lah banyak, tak perlu. Sekadar sudah ada tumakninah cukup. Dan kalau diri tak payah baca surah lah, baca Fatihah saja, cepat-cepat baca, molek gitu. Jangan batal. Jangan batal. Kalau kita tak ada pertama, kita boleh batal. Ya memang ada lah pendapat-pendapat tu, tapi hak semua ni macam tadi lah. Lebih baik. Dia lebihnya kalau sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh, ada pendapat yang mengatakan walaupun terlepas, tak ada dengan tu iman. Rokok yang pertama. Sebab sembahyang subuh tu galakkannya kuat. Jadi kena utamakan sembahyang subuh. Sunat subuh tu. Sunat subuh. Sembahyang subuh dia beza sikit daripada orang lain. Kalau orang lain-lain ni lebih kurang aja. Lebih kurang aja. Jadi hak semoleknya kita apa ni, dalam hadis ada sebut idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Berdasarkan hadis tu lah setengah-setengah kata kalau kita sembahyang pengerti tu, bila sudah diiqamatkan untuk sesuatu sembahyang, tak ada lagi sembahyang lain selain daripada hak fardu. Apa yang kita duduk sembahyang sunat pulaknya, dan Nabi kata begitu. Jadi satu kesalahan ada tu. Tetapi membatalkan sembahyang dengan sengaja tanpa sebab, itu pun satu kesalahan juga. Jadi hak tu kita kena jaga, kita begitu lewat, jangan sembahyang. Dulu lagi jangan sembahyang, terutamanya bila qamar, atau kalau kita tahu dekat dah nak qamar, tak usah. Begitulah cara. Itu ya. Sekali lagi lah, nak wayak tadi, minggu depan insya-Allah ada kelas sini, ada lagi minggu depan. Yang pertama, yang keduanya hari Sabtu kelas, hari Ahad silakan ke rumah lah. Kesyukuran, kita buat kesyukuran.
hari Ahad. Baik wahana. Hari Ahad tapi petang. Daripada pukul 5 sampai malam pukul 10. Bukan tengah hari tu. Daripada pukul 5 sampai pukul 10 malam. Silakan pergilah mana-mana senang tu, mana-mana senang. Tidak kata agama nak suruh kita, tapi kalau begitu molek gitu. ada peluang gitu.